Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali dalam Wanita Hari Ini, siaran hari Rabu 19 hari bulan Mei 2021 bersama dengan saya Sugita, dan seperti biasa kami di WHI mendoakan yang terbaik sahaja buat anda penonton-penonton WHI, dan kami berharap anda dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Baik, seperti biasa hari ini saya juga tidak keseorangan, saya bersama dengan kakak saya yang seorang lagi yang kini berada di kediamannya di Shah Alam yang sudah pun terhubung dalam talian. Hai, selamat tengah hari Fiza. Selamat tengah hari Sugi. Sugi sihat? Sihat Fiza, sihat Fiza. Okey, Alhamdulillah. Dan sebagaimana kita mengharapkan diri kita sihat, begitu juga kita mengharapkan penonton-penonton seperti yang Sugi katakan tadi, yang sedang menonton ketika ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja hendaknya kan. Dan Sugi, kalau kita bercakap tentang kesihatan, saya kira kalau kita ada, orang kata kan, kalau kita ada wang yang banyak sekalipun, kita takkan dapat dibeli dengan kesihatan yang baik. Justru di kesempatan ini juga, saban hari kita bukan saja di Wanita Hari ini, tapi malahan di seluruh saluran media Prima Berhad sentiasa memperingatkan diri kita dan penonton-penonton rakyat Malaysia khususnya tentang peningkatan COVID positif yang saban hari semakin meningkat. Kalau Sugi boleh kongsikan semalam. Ya, betul tu Fiza. Kalau kita lihat sememangnya kita semua sudah pun tahu yang semakin hari bilangan kes pun semakin meningkat, dan setakat semalam bilangan kes baharu yang dilaporkan adalah sebanyak 4,865 kes. Dan walaupun Fiza kita lihat kes sembuh baharunya adalah 3,497, tetapi rasio kes baharu dengan kes sembuh baharu adalah, kita boleh lihat perbezaannya. Kes baharu adalah sangat-sangat tinggi, dan di Selangor bilangan kes Fiza adalah sebanyak 1,743 kes, dan sememangnya amat membimbangkan ya. Betul tu. Kalau kita tengok di Selangor 1,743 kes. Negeri kedua Sarawak 512 kes, diikuti dengan Kuala Lumpur 477 kes, dan kemudian Kelantan sebanyak 406 kes. Segi ini yang kita bimbangkan kerana ia boleh berlaku bukan saja kepada diri kita, ahli keluarga kita dan sesiapa sahaja yang kita sayangi. Dan kalau kita lihat juga seperti yang telah pun dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MKN, kalau kita lihat ada jangkitan VOC yang amat membimbangkan. VOC adalah variants of concern, yang mana varian baharu ini merebak lebih cepat dan dikaitkan dengan kadar kematian yang lebih tinggi. Jangan main-main ya, kadar kematian yang lebih tinggi. Dan kebanyakannya mereka yang dijangkiti varian ini tidak menunjukkan sebarang gejala, sama ada batuk ke ataupun sesama, tapi mungkin akan mengalami sedikit yang kadang-kadang kita ambil ringanlah perkara ni. Rasa sakit sendi, lemah badan, kelesuan dan juga hilang selera makan. Dan ia juga mudah untuk merebak kan Sugi? Betul tu Fiza. Dan 3 VOC yang dikesan di Malaysia setakat ini adalah VOC dari Afrika Selatan, United Kingdom dan juga India. Dan ingin juga kami sekali lagi ingatkan anda, saya nak quote lah orang kata Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, di mana beliau telah berkata berkali-kali, duduk di rumah sekiranya tiada urusan penting, kita perlu amalkan kawalan pergerakan kendiri dan kita jaga kita, ikut SOP sepenuhnya. Betul tu. Ingat tahu kerana VOC ini merebak terus ke paru-paru tanpa radang dan hanya boleh dikesan melalui X-ray, dan kebiasaannya saringan negatif walaupun pesakit sudah berada di tahap yang serius. Ingat, semua yang gelombang ini sememangnya lebih berbahaya daripada yang sebelum ini. Sugi, di sebalik kebimbangan kita terhadap virus COVID-19 yang semakin meninggi ini, yang mana kita memang mengingatkan diri kita dan cuba sedaya upaya untuk menjaga kesihatan diri kita dan juga insan-insan di sekeliling, tidak juga kita lupakan tentang penderitaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza ketika ini, yang menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis Israel. Jadi sama-samalah kita juga walau apa pun agama kita mendoakan kesejahteraan mereka yang berada di Gaza ketika ini. Kalau bersesuaian juga dengan topik kita pada hari ini,
kita boleh ketepikan sedikit untuk kita beri sumbangan kepada mereka yang sedang berada di Gaza ini. Malahan Media Prima Berhad juga ada mengadakan tabung Palestin Media Prima Berhad yang mana sama-sama kita boleh berikan sedikit bantuan untuk kita berkongsi rasa kasih sayang dan juga kegembiraan kita bersama dengan insan yang memerlukan. Betul tu Fiza. Saya setuju sangat dengan apa yang Fiza kongsikan. Kecil atau besar tidak kira, tetapi sumbangan kita yang ikhlas dapat membantu mereka. Dikala kita berehat di rumah Fiza dengan keluarga kita, mereka sedang mengalami kekejaman, berdilan bom, video-video anak-anak kecil yang tidak membuat apa-apa, tidak berdosa, tidak tahu apa yang berlaku di sekeliling mereka. Amat orang kata sedih pun saya rasa tidak cukup untuk untuk saya mengekspresikan diri saya sebenarnya. Betul, Sugi. Saya ada terlihat satu caption di Instagram tentang seorang anak kecil berusia 10 tahun ini yang beliau mengatakan bahawa kalau anak-anak kecil lain di dunia bangun pagi melihat beautiful skies, bunyi burung berkicau dan sebagainya, tapi mereka hanya mampu untuk mendengar tangisan-tangisan dan juga melihat rumah-rumah mereka, kawasan mereka dibom, asap dan sebagainya. Jadi kita kena bersyukur kita berada di negara yang aman, dan sambil-sambil itu teruslah kita sama-sama mendoakan kesejahteraan mereka, insyaAllah. Ya, betul tu Fiza. Baik, sama-sama kita mendoakan yang terbaik buat seluruh dunia. Baik Fiza, topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan duit raya. Tapi sebelum itu, kita ada sesuatu yang istimewa. Kita ada 2 orang pelakon daripada drama Slot Akasia yang sekarang ini tengah bersiaran, iaitu Sabarlah Duhai Hati. Kita bersama dengan Amira Rosli dan juga Saharul Ridwan dalam talian sekarang ini. Hello, selamat tengah hari. Hello. Okey. Amira kena unmute. Sarah kena unmute. Okey, boleh kita... Sebenarnya kan... Salam. Sugi, saya kat rumah kan. Tiap-tiap petang saya memang inilah cerita favourite saya sekarang ini. So saya Amira bawa watak Fira. Sarah bawa watak Afan. Tapi kadang-kadang geram juga dengan Afan tu sebab dia biarkan je Fira ni dia bully. Okey. Mungkin Sarah dan juga Amira boleh kongsikanlah serba sedikit tentang Sabarlah Duhai Hati ni. Naskah yang sedikit berbeza dengan yang lain-lain kan? Amira, silakan. Oh, Mira dulu. Okey, naskah yang Mira dengan Afan bawa ni, dengan Afan, dengan Syarul bawa ni, ini adalah kali kedua kita orang bergandengan dan nampaknya kita orang pun dah nak sampai ke muncak dah episod 21 kan Syarul? Betul, so nantikanlah semalam last kali Opah muncul balik depan pintu. Mira nak korang nantikan sama ada Opah dah betul insaf ataupun tak. Okey, semalam saya lihat caption di Instagram Amira, sorry naik lori. Okey, baik, kita nak tanya sebab sebab anak tu dah gugur, dia boleh macam datang bawa belun je. Okeylah, tak apalah. Dia kan baik. At least dia buatlah sesuatu juga kan. Okey, tak apa, kita nak tanya kepada Saharul pula. Apa orang kata cabaran membawa watak ini dan apa kelainan watak ini bagi Saharul sendiri? Okey, cabarannya sebenarnya adalah bagi saya lah untuk melakukan scene-scene yang bukan bersentuhan, tapi benda tu mungkin cabaran yang boleh dibincangkan. Jadi benda tu selalu kita bincangkan dengan Amira, dengan director Padi Yahya. Jadi dia tak menjadi satu masalah, dia menjadi satu kerja yang senang. Alhamdulillah. Okey, baik. Tapi kalau kita lihat gandingan watak ni kan, dia ni kali kedua untuk anda berdua, dan kalau kita lihat dari segi chemistry tu memang ada. Tapi kalau macam Saharul sendiri, ada tak Saharul rasakan perkara-perkara lain yang menjadi cabaran selain daripada scene yang telah pun dikongsikan tadi tu? Cabaran-cabarannya apa antara cabaran-cabaran yang setiap kali berlakon bawa watak yang berbeza-beza mesti ada penghayatan yang berbeza dan sebagainya kan? Jadi apa cabaran kali ini? Selalunya cabaran yang saya akan dapat dalam dalam sebuah naskah ialah untuk mendapat keserasian dengan kita punya partner. Tapi macam untuk Sabarlah Duhai Hati ni, saya dengan Mira pernah bekerja 6 tahun lepas, masing-masing belum kahwin dulu masa tu. Tapi sekarang ni masa kita dah ada anak semua, okey lah Mira kan, tak ada cabaran sangat. Okey je. Kita syuting waktu bulan puasa. Okey. Kita syuting waktu bulan puasa and then kita nak memainkan watak masing-masing. Macam saya rasa watak Afan ni pernah dimainkan juga saya sebelum ini untuk cerita
apa tu jangan benci cintaku. Okey. So ada kelainan yang mungkin dibuat pada hujung-hujung ni. Mungkin pada awal ni ada cakap ini watak ni lebih kurang sama. Sebenarnya ada sebab dia buat macam ni. Itulah. Okey. Kalau nak tahu sebabnya kena tontonlah seluruh dramanya. Ke Afan ni sebenarnya Afan pun jahat juga dalam cerita ni. Nak tahu. Okey. Dan bagi Amira sendiri, Amira bekerja sama dengan Sahrul. Sahrul kata 6 tahun yang lepas. Jadi setelah 6 tahun ni bagaimana bekerjasama dengan Sahrul sekali lagi, pengalaman bekerja tu? Okey, dulu lain. Macam Syahrul ada sebut tadi, adegan bersentuhan kan. So ini adalah benda baru. Hero yang pertama yang Mira tak bersentuhan. So cabarannya itulah. So perbezaannya sekarang ni kita orang lebih matang dan Syahrul banyak ajar Mira teknik dalam lakonan, macam mana kita nak visualkan benda yang sweet tanpa kita bersentuhan lah. Okey, baik. So, Nampak sweet tu, nampak. Okey, baik. Dan Mira mula-mula agak kekok kan. Bukanlah kita cakap kita nak kena pegang kan, tak semestinya, tapi ada cara dia. So bila dah selama sebulan lebih mempraktikkan benda tu, so benda tu sebenarnya mudah je, boleh je sampai. okey, baik. Dan sedikit pesanan daripada anda berdua lah bagi mereka yang mungkin sudah pun mula menonton, yang mungkin baru nak menonton daripada episod ke-22 selepas ini untuk drama Sabarlah Duhai Hati. Syahrul dahulu. Okey, terus. Okey, Syahrul. Apa dia? Sedikit pesanan buat peminat-peminat anda yang belum lagi menonton Sabarlah Duhai Hati. Okey, kepada korang yang masih lagi belum nak tengok cerita Sabarlah Duhai Hati, boleh tengok. Kita ada lagi 15 episod. Jadi cerita ni sangat panjang. Di hujung-hujung ni dia climax lagi best, lagi tense dan juga banyak pengajaran-pengajaran yang diselitkan dalam tu. Contohnya sifat kita sebagai seorang anak, seorang cucu dan juga seorang suami, ketua keluarga dalam tu. Jadi saya rasa ia satu naskah yang ringan untuk dilihat. Satu keluarga, satu family daripada kecil sampai ke besar pun boleh tengok cerita ni. Sebab banyak benda. So korang kena tengok setiap hari pukul 7 sampai 8. Okey, baik. Sedikit daripada Amira Rosli. Okey, Syahrul pun dah bagi tahu dan Mira nak ingatkan kepada yang terlepas untuk menonton di TV3, korang boleh tengok di iQIYI selepas sejam tayangan di TV. Okey, Yes. baik. Take care everyone. Itu yang penting. Okey, baik. Terima kasih Amira Rosli dan juga Sahrul Ridwan, dan bagi anda jangan lupa drama Sabarlah Duhai Hati dalam slot Akasia. Baik, Fiza, kembali kepada topik kita pada hari ini, duit raya. Tahun ni saya tak dapat duit raya daripada awak, Fiza. Sebab kita baru jumpa kan. Betul. Lama kita tak jumpa. Mungkin lama lagi juga kita tak jumpa. Sikit. Tapi tak apa Sugi. Walaupun kita tak bersua muka, duit raya Sugi dah saya asingkan. Jangan risau. Dan tapi sebenarnya tahun ini kita ramai je yang menggunakan kaedah secara dalam talian ini untuk diberikan duit raya. Tetapi ini yang kita nak kongsikan hari ini. Adakah sebenarnya duit raya ni satu benda yang ataupun perkara ni nak mendidik diri kita dan juga anak-anak kita ni untuk memahami erti sama ada hari raya itu adalah kita raikan dengan duit raya ke, ataupun sebenarnya daripada duit raya itu juga kita boleh didik mereka untuk macam lihat keadaan yang berlaku sekarang ni di sekeliling untuk membantu orang lain ke, bagaimana kan? Betul tu Fiza, dan itu yang akan kita bincangkan hari ini di WHI. Jadi kalau anda ada apa-apa komen anda, terus ke Facebook WHI dan kongsikan komen anda ataupun pengalaman anda berkaitan dengan duit raya ini. Kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu kita. Wanita hari ini. Hari ini. Menjelang Aidilfitri, pelbagai persiapan akan dilakukan untuk menyambutnya. Antara persediaan yang dilakukan setiap kali menyambut perayaan ini adalah menyediakan duit raya untuk diberikan kepada sanak saudara atau kepada anak tetamu yang berkunjung ke rumah. Pemberian duit raya kebiasaannya diberikan secara tunai dan diletakkan di dalam sampul. Tetapi sambutan Hari Raya dalam norma baharu kini, pemberian duit raya juga sedikit berlainan dari tahun-tahun sebelumnya, iaitu menerusi transaksi perbankan dalam talian dan sebagainya. Amalan pemberian duit raya ini sudah lama diamalkan sejak turun-temurun dan bagaikan sudah menjadi tradisi dalam kalangan masyarakat kita.
Ianya bukanlah satu kewajipan, namun tradisi ini boleh dianggap sebagai hadiah dan menggembirakan orang yang menerimanya, terutama kanak-kanak. Justru pemberian duit raya tidak seharusnya menjadi bebanan kepada segelintir masyarakat kerana ia tidak perlu mengikut trend semasa tetapi berdasarkan kemampuan diri sendiri. Persoalannya, adakah pemberian duit raya ini merupakan satu keperluan atau ikutan? Dan bagaimana cara ibu bapa menguruskan duit raya anak-anak yang masih kecil? Persoalannya, adakah duit raya ini satu keperluan dan bagaimana ibu bapa boleh mendidik anak-anak menguruskan duit raya mereka? Okey, baik. Bersama kita dalam talian sekarang ini untuk membincangkan topik ini adalah Dr. Azizul Azli Ahmad selaku perunding kewangan kita. Kita juga bersama dengan Muhammad Luqman Hakim Othman selaku pendakwah bebas dan juga Benda. Selamat tengah hari kesemuanya. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Semua sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Oh. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, kalau boleh, mungkin kita boleh mulakan tirai perbincangan kita pada hari ini. Kalau boleh, kita tanya soalan kepada Dr. Azizul jugalah. Kalau kita lihat menerusi penulisan doktor kan, yang doktor kongsikan di Instagram ni, ada macam-macam yang telah pun doktor kongsikan sebenarnya. Mungkin ada yang dah baca, ada yang belum. Tapi inilah doktor, kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita. Sebenarnya, apa yang kita perlu tahu dan juga kita perlu faham tentang istilah duit raya ni. Sebab selama-lama kita hidup ni, kalau hari raya tu kita memang dimomokkan tentang duit raya je. Kita tak diajar tentang apakah maksud dan pengertian di sebalik Aidilfitri itu sendiri. Kalau doktor boleh kongsikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya semua. Okey. Selamat Raya. Saya berkongsi sedikitlah tentang pengalaman dan kefahaman tentang duit raya ni lah. Dan kita membesar dengan itu. Cuma kita kena tengok sedikit sejarah dalam konteks agama sedikit, kefahaman tentang agama, tetapi yang paling besar sekarang ialah duit raya ni dah start menjadi budaya, Fiza. Dia dah jadi satu budaya yang sangat global dalam masyarakat, dan malah budaya ini saya rasa mungkin sudah masa dia juga untuk kita menilai tambah baik budaya duit raya ini ya. Sebab apa? Sebab kita melihat begini ya. Duit raya ni memang satu amalan yang bagus, yang baik, yang memberi satu nilai tambah, nilai kasih sayang ya kepada siapa, kepada orang yang kita bagi ya. Tetapi hari ini kita tengok dalam konteks hari ni ya, kalau kita tengok sejarah asalnya pun, kita pun ambil daripada budaya orang lain juga, tetapi kemudian daripada istilah hadiah. Dulu asalnya kita tengok budaya masyarakat, budaya Cina yang masukkan duit dalam ampau dan sebagainya, so kita mula bagi. Dan itu menjadi satu budaya yang berterusan. Kalau zaman kita dulu kita bagi 50 sen, RM1, RM2 pun dah cukup dah. Tapi hari ini budaya tu dah mula ada budaya perbandingan-bandingan. Kalau macam Fiza dia kaya tak apa, saya tak berapa kaya. Masya Jadi Allah. bila saya bagi sikit tu anak pun tengok, ya Allah Pak Long ni teruk sangat. Jadi ada faktor tekanan. Kita mengambil nilai, tak semua orang sama, tak semua orang senang ya. Dan kita tak nak hari yang kita muliakan duit raya ni menjadi satu faktor yang membebankan. Kita pernah ada kes ya yang pernah dilaporkan dulu, ada pasangan yang bergaduh pasal isu duit raya ni ya, pasal duit raya tak bagi dan sebagainya. Akhirnya daripada satu usaha yang baik, yang akhirnya kita daripada hadiah kita masuk ruang lingkup menjadi satu sedekah. Sebab itulah saya selalu sebut duit raya yang cantik dia tu, kalau dapat kita bagi sebenarnya sebelum Syawal pun lagi cantik. Kalau kita dapat bagi sebelum Ramadan, saya rasa lagi Masya Allah, lagi luar biasa. Tapi sebab kita jadi macam tu kan. Dan tadi kita punya intro tu pun saya nampak agak menarik apabila hari ini orang mula memberi duit raya secara online. Saya sebenarnya terguris hati sedikit bila duit raya ni sebenarnya perlu dihikmahkan. Hikmah ni dalam maksud dia apa? Dulu kita ada budaya salam, tapi hari ni tak boleh dah lah. Sebab kita dah tak boleh bersalam-salaman. Kita masukkan dalam sampul, kita sentuh anak buah kita tanya sekolah mana, belajar dan mana. Kita akan hulurkan duit raya kan? Kita budaya macam tu. Tapi hari ni bila kita bagi secara online juga, sebenarnya nilai kasih mula hilang, nilai banding-membanding, malah
secara peribadi saya tidak begitu bersetuju kaedah memberi wang transfer melalui online ni secara peribadi. Of course lah kita nak jaga, tetapi secara hikmahnya tu kita nak hikmah bagi setiap pemberian itu, jadi supaya dia dapat manfaat yang besar dan sebagainya kepada semua orang. Okey. Baik, dan sebab itu doktor, saya masih lagi menunggu sehingga Fiza yang memberikan saya duit raya. Saya tak suruh dia online transfer kepada saya. Ya. Dia kena bagi kepada semua sebab dia paling kaya. Dalam kita ni yang banyak duit dia. Tak, dia sebab kakak kena bagi adik. Adik tak ada bagi kakak. Saya aminkan. Alhamdulillah. Semoga doktor kata tu menjadi satu doa untuk saya. Betul tak, Daik Lokman? Okey, baik. Tapi apa yang mungkin Lokman boleh kongsikan juga dari sudut agama lah. Apa yang doktor katakan tadi, perbandingan. Ya, setahun sekali. Tapi sekarang ni macam dah menjadi satu keperluan. Kita tak boleh jumpa pun kita nak online transfer. Dari sudut agamanya pula, mungkin boleh kongsikan sedikit. Betul. Saya sangat setuju apa yang doktor katakan tadi tentang bagi raya ini sebenarnya satu adat yang dah lama kita buat. Yang sudah kita buat, saya kecil pun sudah dapat duit raya. Jadi bila sebut tentang raya ni, kita terkena dengan ajaran Nabi Allah itu dengan memberi hadiah. Nabi sebut dalam satu sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, tidaklah kalian memberi hadiah untuk kalian saling mencintai, berkasih sayang antara satu sama lain. Sebab itu sebenarnya bila kita bagi duit raya ni, kita tengok hikmah seperti yang dibicarakan oleh doktor tadi, kita akan dapat makin kenal dengan adik kita, dengan saudara kita. Sebab itulah sangat digalakkan kepada kita bagi duit raya. Cumanya perlu kita faham, bukanlah sampai satu tahap yang wajib. Din, kau dah bagi duit raya belum dekat anak aku? Kau dekat Fiza ni? Belum. Dosa kau ni. Dosa kau ni. Okay. Bukan jadi wajib lah. Kalau tak bagi, tak apa. Tapi kalau lagi bagi kepada siapa? Yang eloknya bagilah kepada macam sahabat kita kan. Contoh, saya pun boleh. Saya pun ada bank. Contoh kan. Okey. Sebenarnya budaya memberi raya adalah satu budaya yang sangat bagus. Kena dengan ajaran pula itu bagi hadiah. Sebab ialah kadang-kadang kita kan macam doktor kata, kita bagi lah paling kurang setahun sekali bila tiba hari raya. Sedangkan kita gaduh ni dengan adik-beradik, gaduh dengan minggu hari-hari, betul tak? Ya. Kadang-kadang seminggu sekali gaduh. Kan puas hatilah. Kenapa kau tak mesej dah hantar daripada pagi, tengah hari baru kau baca. Contoh kan, gaduh. Kenapa kau tak belanja aku kebab lah, contoh kan. Kita gaduh hari-hari. Sebab tu kalau boleh, budaya hadiah ini, duit ke ataupun apa pun, kalau boleh kita jadikan sebagai budaya yang selalu lah, bukan hanya tahunan. Kerana kalau biasa hubungan kawan-kawan, ahli kota yang kita pelihara, bagaimana dengan sebab itulah bagi hadiah supaya orang semua kan dengan kita baik akan honor. Okey. Sugi, apa yang dimaksud oleh Daik Lokman tu tadi, sebenarnya bila kita bagi hadiah selain daripada duit raya ni juga secara tak langsung bila kita dapat menggembirakan orang lain. Kadang-kadang dengan menggembirakan orang lain tu juga kita pun merasa gembira kan. Mungkin Binda pun boleh kongsikan lah. Binda sebagai seorang individu, sebagai seorang anak sendiri, seorang kakak, seorang ibu, seorang menantu. Jadi peranan tu kan dari memberi dan juga menerima duit raya kan. Jadi kalau macam Binda sendiri, bagaimana Binda mendidik diri Binda dan juga anak-anak ni sebenarnya tentang duit raya ni sendiri, Binda? Okay, Assalamualaikum semuanya. Selamat tengah hari, selamat Hari Raya. Okay, macam Binda sendiri, Alhamdulillah memang setiap tahun memang Binda akan ada peruntukan untuk diberikan kepada keluarga lah, especially untuk ibu mertua, anak-anak, adik, abang pun saya bagi juga. Wow. Semua orang kadang-kadang sebelum PKP tu, waktu kita boleh berkumpul tu, macam kalau ada makcik-makcik pun kita akan bagi juga. Tapi apa yang macam Binda sendiri, Binda cuba terapkan dalam family ni, macam duit raya ni kita akan buat satu, contohnya lah macam satu game macam tu kan. Macam this year Binda tukar semua duit raya tu jadi pada duit RM20.
walaupun bagi pada mama pun amount beza mengikut pangkat lah. Tapi duit tu semua RM20. So orang macam especially dalam family kan, diorang bila nampak macam banyak pieces tu macam tebal, diorang mesti expectation diorang macam banyak macam tu kan. Padahal duit tu RM20. Masa nak buka dekat tu, kita akan suruh diorang buka serentak. Tapi amount tu diorang kena rahsiakan lah, sebab kita nak menjaga hati dan perasaan masing-masing kan. Ya, betul. Tapi pada Bina, duit raya tu jadi lebih bermakna dan bererti apabila kita berkongsi duit raya tu, kita bagi daripada duit hasil kerja kita, maksudnya duit gaji kita lah, semacam macam ada daripada duit penjualan contohnya untuk tudung Bina, so macam Bina tak ambil kan tu, so memang Bina allocate budget tu untuk duit raya bagi pada family. Dan juga sebenarnya rasa agak sedih sebab bila kita sebut mak, kita ada ibu macam saya ada ibu mertua. So tahun ni saya balik kampung ke Melaka raya bersama dengan suami, tapi tak dapat ke sana tahun ni disebabkan PKP. So saya bagi lagi duit raya kat mak mertua saya, sebab saya rasa macam kalau nak online tu macam doktor cakap, macam Yomo cakap tadi, rasa macam tak best. Dia mesti macam juga dekat tangan. So ada lagi duit raya yang saya simpan, termasuklah ada juga peruntukan yang kita nak share dengan anak-anak asal, anak yatim, tapi tak nak sekolah dan so kita Bina still hold duit raya tu, dan kita akan bagi pada buka macam tu. So kita pergi by hand je. Sugi, situasi Binda dengan situasi saya sama juga. Saya pun belum lagi bagi duit raya pada mak saya dan ahli keluarga saya yang terdekat, sebab kebiasaannya duit raya ni saya akan beri, macam doktor kata tadi, saya akan beli kalau boleh sebelum hari raya pertama. Tapi sebab kita pun dalam tempoh kuarantin dan kemudian tak dapat nak pergi jumpa keluarga kita, masih lagi dalam simpanan saya, tak bagi lagi. Sebenarnya sedih. Okey, mungkin tak lama lagi boleh lagi Fiza dan juga Binda berikan. Baik, kita dah pun dengarkan pendapat daripada ketiga-tiga tetamu kita, Fiza. Kita juga nak tahu pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan, silakan. Apa saya buat dengan duit raya anak-anak saya? Of course lah, simpan dalam bank account dia orang. Tapi anak saya yang dah besar sikit tu, dia dah tahu apa nilai duit, dia ada keinginan nak beli something. Jadi saya masih ambil lah sebahagian kecil tu, bagilah untuk dia spend, beli apa yang dia nak, apa yang dia suka. Tapi masih dalam pemantauan saya lah. Kalau ikut saya, duit raya anak-anak saya bagi je. Dia orang nak guna beli apa-apa yang dia orang nak. Sebab duit raya dia orang kan. Tapi biasalah Menteri Keuangan ni mak dia orang. Mak dia orang biasanya akan masukkan duit raya dia orang dalam akaun tabung haji dia orang lah. Saya prefer untuk cash lah, tapi memandangkan kita PKP 3, so saya untuk kali ni saya masukkan guna online, banking online. So saya tak bagi hari yang pertama lah, saya bagi sehari sebelum raya. Saya prefer memberi duit hari raya secara tunai, tapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan sekarang Malaysia dalam situasi PKP 3.0, the best way untuk saya beri adalah secara online. Saya pilih untuk online transfer kerana online transfer boleh is a effective way untuk kita elak daripada penyakit berjangkit pada zaman sekarang ni. Selain itu juga, kita boleh juga bagi duit raya kepada orang yang tersayang. So macam diorang kan tak boleh datang rumah kan, macam ziarah. So benda tu tak boleh. So apa yang kita boleh buat adalah bagi bantuan duit kepada orang yang kita sayang. So dengan tu kita boleh juga mengeratkan hubungan silaturahim. Baik, doktor, kalau kita dengarkan tadi dalam pendapat yang dikongsikan tadi, yang pertama tadi saya dengar beliau berkata yang nilai wang itu, mendidik anak untuk mengetahui nilai wang itu. Dan kalau kita lihat sekarang ni dalam dunia sekarang ni, anak semuda 5 tahun, 3 tahun pun tahu perbezaan RM5, RM50. Tapi bagaimana sebagai ibu bapa kita harus mendidik anak kita etika, bukan saja untuk menerima duit raya itu, tetapi etika untuk menguruskan duit raya itu. Mungkin doktor boleh kongsikan tips untuk ibu bapa di luar sana, apa yang boleh mereka lakukan dengan duit raya ini? Okey. Terima kasih Zita. Saya suka tadi ada beberapa pandangan tu yang disebut apa tu? Disebut Menteri Kewangan. Bagus. Maknanya itu struktur rumah tangga dia dah bagus dah. Dia dah ada Menteri Kewangan, dia ada Gubernur Bank Negara, dia ada Perdana Menteri, nanti dia ada kelantik lah tu. Okey.
sebab apa bagus tuan-tuan dan puan? Sebab dia begini. Of course macam Sugita cerita tadi, anak-anak duit ni bukan soal nilai, dia soal bila orang bagi duit tu keseronokan dia itu je. Tak ada beza pun RM5, RM10, RM20 dan sebagainya. Dia nak beli apa nanti dia akan tarik baju ayah dia juga akhirnya, dia akan pergi mak dia juga. Itu akhirnya. Tetapi saya nak cadangkan ada 7 tempat yang bagus lah. Saya nak cadangkan kepada ibu bapa bila dapat duit dan sebagainya, usahakan untuk simpankan duit sebab proses anak ni membesar. Saya rasa dengan duit raya ni lah sebahagian daripada kita boleh menyimpan dengan duit sumbangan orang dan sebagainya. Nombor 1 kita boleh letak balik, kita boleh buka akaun simpanan. Ini saya sangat galakkan. Seawal usia, mana dia anak kita lahir buka akaun sosial media dia. Ramai orang buka akaun sosial media. Lagi laju daripada buka akaun. Jadi nombor 1 juga, saya cadangkan buka akaun simpanan. Nombor 2, boleh letak dekat mana? Akaun simpanan ni rendah, kadar dividen dia rendah, boleh letak dekat fixed deposit. Fixed deposit ni cuma kelemahan dia ada jumlah tertentu lah yang kita boleh letak. Okey, yang ketiga apa? Kita boleh letak ke mana? ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Kita boleh letakkan di situ. Yang ketiga. Yang keempat, ini paling penting ya. Paling bagus kalau kita dapat duit, biasanya anak baru lahir dan sebagainya, orang bagi duit, permulaan buka akaun tabung haji. Saya selalu pesan kita ya. Dan lagi cantik kalau kita start boleh ada akaun tabung haji tu sangat baguslah untuk permulaan kita. Yang kelima yang agak trending sekarang dalam keadaan pandemik ni, orang suka simpan emas. Kan? Jadi boleh buka akaun gap emas untuk anak, boleh beli sikit-sikit, beli 1 gram, hari ni 1 gram baru dalam 200.5 begitu. Yang keenam yang sangat bagus untuk menyimpan, kita boleh buka akaun SSPNI. Saya selalu pesan begitu, cari buka akaun SSPNI. Dan yang ketujuh ni ramai orang tak sedar dan ramai orang tak buat pun sebenarnya, boleh juga buka sambil melabur, iaitu di AHB, Amanah Hartanah Bumi Putra. Itu antara 7 tempat yang saya rasa bagus untuk kita dapat duit, kita manfaatkan supaya duit itu kembang. Sebab anak, kalau katalah dia lahir daripada kita umur setahun, 2 tahun, kita start menyimpan, kita ada gap kurang lebih 15 tahun, 18 tahun untuk duit itu sekurang-kurangnya berkembang menjadi lebih baik untuk kita dan anak-anak. InsyaAllah. Okey. Baik, Doktor. Sugi, itu daripada doktor. Dan mungkin boleh kongsikan juga, kalau kita cakap tentang duit raya ini, kita bercakap dalam konteks kita yang berkemampuan. Tapi kita jangan lupakan juga, kita ada juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam keadaan tidak berkemampuan. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang disebabkan oleh budaya ini juga, kita rasa segan, kadang-kadang tak mampu. Kadang-kadang sanggup duduk rumah sebab kalau ketika dahulu kan boleh pergi menziarah, tak nak pergi. Sebab apa? Sebab takut nanti tak mampu nak bagi duit raya, tak buka rumah sebab tak mampu nak beri duit raya kepada tetamu dan sebagainya. Ini mungkin boleh Luqman berikan sedikit penerangan dan juga pencerahan kepada penonton-penonton kita. Bukan bermakna satu kewajipan untuk kita memberikan duit raya itu. Apatah lagi mungkin dalam keadaan yang kita sendiri tak berkemampuan dan sebagainya, jangan ada rasa rendah diri. Mungkin ada cara lain sebenarnya kita boleh gantikan duit raya itu. Apa saja Luqman? Ya betul, sebenarnya lagi-lagi zaman COVID ni ada orang yang terjejak. Bagi siapa yang mampu bagi hadiah, maka berilah dari sudut duit. Kalau tengok orang dia punya budaya, dia akan bagi anak-anak kecil dengan gula-gula. Jadi antara kata boleh kita gunakan ialah kalau tak mampu dari sudut duit, kita bagilah gula-gula ataupun makanan sekadar yang kita mampu. Yang penting bagi hadiah supaya anak-anak itu ataupun orang yang kita berikan hadiah, mereka kata, oh dia ni masih lagi sayang dekat aku, masih lagi sakna kepada aku. Jadi kepada mereka yang tak mampu, jangan kecewa. Apa yang anda ada, bagilah. Yang penting kita bagi anak memang ikhlas, insya-Allah apapun orang akan terima dengan sebaiknya. Dan orang yang terima pula, kan kadang-kadang budak-budak ni kan, walaupun bagi duit, dia check. Orang bagi duit, dia tengok. Lah, betul, bukan terus. Betul. Kan contoh kan. Jadi masing-masing bagi duit tak cukup. Kalau tak bagi duit kan tak ada duit. Jadi kita yang boleh jatuh ucapkan Okey, baik. Dan mungkin sedikit daripada Binda sendirilah sebagai seorang yang memberi duit raya kepada ibu, anak dan sebagainya. Mungkin Binda boleh kongsikan sedikit bagaimana kita kalau tak dapat memberi duit raya kepada orang lain, kita tidak perlu kecil hati, dan yang menerima duit raya ni perlulah orang kata diterapkan rasa bersyukur ni, terutamanya anak-anak kecil. Macam yang dikongsikan Luqman tadi, tak adalah dia buka, dia tengok alah RM2 je. Alah kenapa tak bagi RM20? So macam contohnya macam Binda kalau tanya perasaan tu, bila kita tak boleh berkongsi tu pasti sedih lah. Sebab tu macam Binda cakap,
Macam setiap tahun, kalau kita ada allocate budget untuk diri kita, contohnya untuk kita boleh shopping raya, Binda sanggup sacrifice duit shopping Binda tu untuk bagi pada family. So memang Binda sekolah lagi sampai Binda mula bekerja, memang Binda memang segala-galanya nak bagi untuk family kita. Tak kira suami kita akan buat benda yang sama. Dan Binda akan cuba lah macam tu. Lepas tu, untuk anak-anak pula, Binda selalu pesan. Macam dengan anak-anak Binda, satu yang sulung 9 tahun, yang nombor 2 7 tahun. So, dua-dua Binda pesan, jangan buka sampul envelope raya depan orang. Daripada awal kita budak diorang, bila kita tak pesan, diorang tak tahu buka perasaan orang. Mungkin dapat kurang. Dan kadang-kadang, anak saya yang bongsu ni pula, bila dibagi duit raya contohnya, abang saya bagi dekat dia RM10, dia tak nak. Dia cakap dia nak, saya tak tahu kenapa dia suka dengan nilai RM4 tu. So dia memang punya RM4 je. Okey. Macam tu. Okey, baik. Bagus juga cara itu kan, Sugi. Mungkin Fiza. di penghujung perbincangan kita ini, doktor boleh kongsikan sedikit secara ringkasnya. Ramai juga yang ikut tips doktor. Saya pun ikut tips doktor, ada sediakan tabung dari awal tahun. Jadi mungkin doktor berikan secara ringkasnya bagaimana kita boleh merancang kewangan kita dengan memberi duit raya ni. Okey. Saya suka idea Linda tu. Sebenarnya dulu saya selalu menulis tentang ini ya. Memang kita jadikan duit raya ni satu budaya ya, dan inilah keindahan dan keseronokan selain daripada pakai baju baru, dapat kutip duit raya dan sebagainya. Tapi saya rasa perlu ada perubahan. So saya tengok macam Linda tadi, dia ada perubahan dalam memberi duit raya, sebab kita kena ingat kita bukan hanya memberi untuk mengembirakan saja, kita juga nak bagi nilai ya. Nilai apa pada masyarakat. Contoh saya selalu pesan, kalau orang datang bagi salam ya, datang jangan tanya dulu kita cerita dulu, jangan tanya nak minum ataupun nak duit raya dan sebagainya, maka kita bagi duit raya. Saya rasa proses duit raya ni juga kita perlu bagi satu nilai bahawa untuk mendapat duit bukan benda yang mudah. So that's why Ginda buat tadi tu, contoh dia buat quiz contohnya. Sebab tu dulu saya pernah kempen apa, orang datang nak beraya dan sebagainya, kita suruh dia baca Fatihah dulu kan. Janganlah suruh baca juz Amma itu dari Luqman je boleh. Kita minta surah Al-Ikhlas, dia boleh baca tak surah Al-Ikhlas, siapa mak dia, nama apa mak dia, sekolah mana. Kita nak latih dia bercakap bagi hebat macam Fiza, macam Sugita, kita nak ramai. Baru kita start, baru kita boleh bagi duit, baru dia rasa nilai duit tu. Kalau tidak, duit raya ni akan jadi benda yang sangat mudah dapat. Ketuk rumah orang, jumpa. Dan dulu saya tak berapa setuju juga orang pergi datang beraya, salam dengan Pak Ngah tu, nanti tak dapat duit raya. Kita menjadikan duit raya tu satu nilai, satu beban baru kepada masyarakat. Sebab kita mungkin alhamdulillah kita mampu untuk bagi, tapi bagaimana dengan orang lain? Sebab itulah saya selalu pesan apa, dalam keadaan pandemik begini, dalam ada orang rasa kecewa dan sebagainya, macam dari Luqman mention tadi ya, ada orang yang susah. Saya rasa ada juga dia orang menikmati bahawa kita tak perlu balik, kita jimat banyak benda yang kita boleh jimat dalam keadaan pandemik dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah kita diberi kemudahan itu. Maka paling penting sebelum kita bagi duit raya sebenarnya, saya rasa yang paling penting apa nilai yang kita nak sampaikan di sebalik duit raya tersebut. Itu yang paling penting. Okey, baik doktor. Cukup bermanfaat apa yang dikongsikan oleh Dr. Luqman dan juga Binda. Nilai itu harus kita ketahui juga, dan etika kita memberi dan menerima duit raya. Dan saya kira dalam kala ini tidak mengapa kalau kita tidak boleh memberi duit raya. Yang kita juga harus fikirkan situasi kewangan diri kita di waktu pandemik sebegini. Baik, Fiza, kita nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita, dan kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Lagu yang cukup istimewa, lagu raya yang cukup istimewa daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, buat anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Dan kini kita bersama dengan dua tetamu kita yang cukup hebat yang akan berkongsi lebih lanjut mengenai lagu ini, iaitu lagu Syawal Buat Wira. Okey, baik, kita bersama dengan seorang tetamunya dahulu. Kita bersama dengan Lieutenant Bersekutu Ezlin yang kini berada di Damansara Perdana. Hello, selamat tengah hari. Saya. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari dan selamat Hari Raya juga. Oh, thank you. Okey, Lieutenant Ezlin sihat ya?
Alhamdulillah, masya-Allah ya sihat. Okey, baik. Cuma yelah busy bertugas apa semua kan. So hari ni kita spend time sekejap dengan wanita hari ini. Macam mana so far? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya tengah menjaga diri kita dengan cukup orang kata tip top. Okey, baik Lieutenant Ezlin, kita nak tahu mengenai lagu ini iaitu lagu Syawal buat Wira. Ya, setahu saya lagu ini Lieutenant Ezlin telah menyanyikannya dengan Eddie Hamid ya. Dan mungkin Lieutenant boleh dengan komposer Eddie Hamid. Dan juga penulis lirik lagu ni adalah Lieutenant Colonel Arifun. So sebenarnya lagu ni inisiatif by Datuk KP kita, Datuk Roslan. Sebab apa kita tahu kebanyakannya frontliner, especially Angkatan Pertahanan Awam tidak dapat bercuti raya dan semua frontliner still tidak bercuti. Masih bekerja keras sebab apabila kes lagi meningkat. Jadi untuk mengubat kerinduan diorang, untuk mengubat hati diorang yang sedih yang tak dapat raya tu, inilah hadiah yang terkeluar daripada idea itu. Okey, baik. Dan kalau kita lihat liriksnya pun orang cakap ada mood raya dan juga memberi semangat dan menghargai anggota-anggota Angkatan Pertahanan Awam ni. Mungkin boleh kongsikan sedikit juga mengenai liriksnya. Liriknya adalah appreciation dan satu doa juga. Doa untuk semua frontliner kita supaya sentiasa dilindungi dan diberikan kekuatan. Sebab bila kita berperang dengan benda yang kita tidak nampak dan kita tidak tahu macam mana, tapi dia sangat berbahaya. Jadi itu satu doa dan kita harap kita punya frontliner ni diberi satu semangat dan orang di luar sana, orang awam di sana pun appreciate benda ni. Sebab apa? Sebab kerana you all kita bekerja dan tanpa cuti, tanpa rehat. Betul. Jadi perlulah appreciate dan perlulah mengikut SOP, dengar betul-betul. Kan? Betul. Dan saya kira ini adalah satu lagu yang memberikan semangat yang diperlukan oleh frontliners, kerana kami sebagai orang biasa hanya boleh membayangkan burnout dan orang kata kesungguhan mereka sejak tahun lepas. Dan memang ini adalah satu penghargaan yang cukup baik daripada Lieutenant Ezlin dan juga yang telah mengusahakan lagu ini. Baik, tapi nak tahu juga bagi Lieutenant Ezlin, persiapan raya tahun ini bagaimana? Sebenarnya tak ada bersiap apa-apa. Baju pun diberi hadiah oleh kawan. Kan sebab kita rasa macam yalah pun tak raya kan, tapi disebabkan lagu ni pun I usaha juga ada baju raya juga. Sebab untuk I promote lagu ni sebab I nak semua frontliner kita dengar, especially Angkatan Pertahanan Awam. So kita nak semua support each other. So yang gambar-gambar you tengok ni semua apa yang telah I berilah kepada Angkatan Pertahanan Awam. Okey, baik. Dan mungkin juga Lieutenant Ezlin boleh kongsikanlah kan sebagai seorang anak seni dan kini juga seorang dalam orang kata sebagai salah seorang anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Mungkin boleh juga kongsikan apa yang memberikan inspirasi dan semangat. Tapi sebelum itu saya sudah pun dikabarkan yang Datuk sudah pun terhubung dalam talian. Hello, selamat tengah hari. Kita bersama dengan Yang Amat Setia KPJ Datuk Roslan Wahab selaku Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Selamat tengah hari, Datuk. Selamat tengah hari. Kita apa khabar? Khabar baik. Datuk sihat ya? Selamat Raya. Selamat Raya, Alhamdulillah baik. Okey, baik Datuk. Mungkin boleh Datuk sebab Lieutenant Ezlin sudah pun kongsikan serba sedikit mengenai lagu ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana persiapan raya dan perayaannya buat anggota-anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia tahun ini. Okey, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada wanita hari ini. Untuk persiapan Hari Raya tahun ini, kita bukan beraya macam biasa. Sebelum tahun lepas pun tak ada raya. Hari Raya berlalu juga tapi kita sambut dengan keluarga sajalah kan. Yang penting sekarang ni kita bertugas sebagai frontliner untuk menangani pandemik COVID-19. Betul. Jadi di semua peringkat di negeri, daerah, semua warga APN memang bertugas. Yang mana ditugaskan tu bertugas di banyak tempat ni mereka bertugas ni. Ada yang bertugas di pintu masuk antarabangsa Kuala Lumpur, di Tambak Johor, di Pulau Pinang kan, yang masuk penerbangan antarabangsa ni ataupun kita masuk jalan laut seperti seorang laut, ataupun di yang darat seperti di border
Thailand dengan Perlis, Kedah juga ada juga. Lepas tu kita juga bertugas di qualification. Ada 243 qualification sekarang yang dia beroperasi. Lebih kurang 21,930 orang PUS ada di qualification sekarang yang dikendalikan bersamalah aktiviti frontline. Okey, baik Datuk, dan kami bagi pihak dari WHI ingin mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada kesemua frontliners dan juga anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia sebab bertungkus lumus dalam menghadapi pandemik ini bagi pihak semua rakyat Malaysia. Terima kasih Datuk. Ya, terima kasih kepada wanita ini, semua warga penonton-penonton WHI. Terima kasih dan jaga diri Datuk. Terima kasih. Baik, Lieutenant Ezlin, masa amat mencemburui kita, tapi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan terima kasih kerana menjadi inspirasi juga, bukan sebagai seorang anak seni, juga sebagai seorang Lieutenant. Baik, terima kasih, jaga diri. Thank you, you too, jaga diri. Terima kasih wanita hari ini. All the best to you. Sama-sama kita jaga kita. Okey, baik. Baik, bagi anda yang belum lagi mendengar lagu raya daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, anda bolehlah ke YouTube dan mendengarnya. Syawal Buat Wira. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan Fiza. Kita dah pun sampai di penghujung siaran hari Rabu ini, Fiza. Semoga apa yang dikongsikan memberikan manfaat kepada penonton-penonton WHI. Dan esok, Fiza? Esok kita akan kembali lagi bersama dengan penonton dengan topiknya penyakit lepas raya. Macam-macam penyakit lepas raya, darah tinggi naik, diabetik, reading tinggi dan sebagainya. Esok perkongsiannya di Wanita Hari Ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri, Fiza pun jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita